Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Berjumpa lagi untuk sesi PDP online e-tutor math bersama saya Cikgu Nur Ali Syam. InsyaAllah, hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran online untuk bahagian terakhir, iaitu bahagian ke-6 bagi bab 9 garis lurus. Sebelum kita mulakan, sebagai tanda sokongan, jom klik butang subscribe channel YouTube Cikgu dan join channel Telegram e-tutor math agar murid sentiasa mendapat update terkini tentang bahan pembelajaran akan datang. Terdapat dua objektif pembelajaran untuk sesi kali ini. Yang pertama, diharap murid dapat menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus, dan yang seterusnya adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus tersebut. Jom kita imbas kembali bahagian 5 yang lalu. Salah satunya adalah penerangan cikgu tentang bagaimana menentukan persamaan suatu garis lurus apabila diberikan satu kecurunan dan satu titik koordinat XY. Kita sedia maklum bahawa persamaan umum garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Apabila diberikan kecurunan dan satu titik koordinat XY, maka apa yang murid perlu lakukan adalah memasukkan nilai kecurunan yang diberikan ke dalam persamaan ini. Begitu juga dengan nilai koordinat XY, masukkan ke dalam persamaan ini untuk kita menentukan nilai C. Apa itu C? C merupakan pintasan Y. Untuk mendapatkan nilai C, C adalah hasil tolak Y tolak MX. Maka dengan nilai C ini, kita akan gabungkan dengan nilai kecurunan untuk membentuk persamaan baru, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Ini yang kita akan dapat setelah menentukan nilai pintasan Y dapat daripada pengiraan yang cikgu tunjukkan dalam diagram ini. Sekarang kita teruskan kepada bagaimana menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. Terdapat beberapa kaedah ataupun cara menentukan titik persilangan ini. Yang pertama, murid boleh menggunakan kaedah melukis kedua-dua graf pada satu satah yang sama. Dari situ kita akan menentukan persilangan di antara kedua-dua graf garis lurus. Yang kedua, dengan cara menyelesaikan menggunakan persamaan serentak, sama ada menggunakan kaedah penggantian maupun kaedah penghapusan. Murid juga boleh menggunakan kalkulator, tetapi hanya untuk menyemak jawapan sahaja. Cuba perhatikan contoh 16 yang berikut. Tentukan titik persilangan bagi dua garis lurus ini dengan menggunakan kaedah graf ataupun melukis graf pada satu satah kartes yang sama. Apa yang murid perlu lakukan adalah untuk mendapatkan nilai Y bagi setiap nilai X yang diberikan di dalam jadual nilai ini. Maka, untuk mendapatkan nilai Y bagi persamaan yang pertama, persamaan ini perlu diubah kepada Y sebagai perkara rumus, yaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Dengan cara memindahkan positif 2X ke sebelah kanan. Maka dengan itu, murid bolehlah membuat pengiraan dengan memasukkan setiap nilai X yang diberikan bagi mendapatkan nilai Y. Melalui pengiraan, murid akan dapati bahawa nilai Y bagi setiap nilai X ini adalah seperti berikut. Langkah seterusnya adalah mempelotkan titik bagi koordinat XY ini. Koordinat pertama, negatif 17, koordinat kedua, 05, koordinat ketiga, 13, koordinat keempat, 21,
koordinat ke-5, 3, negatif 1, dan koordinat yang terakhir adalah 4, negatif 3 pada SATA ini. SATA Cartesian yang ini, coba perhatikan nilai bagi setiap titik yang diplotkan. Seterusnya, murid perlu menyambungkan setiap titik ini dengan menggunakan pembaris. Pastikan setiap titik ini dilalui oleh garis lurus tersebut. Maka inilah yang diwakili, garis lurus inilah yang diwakili oleh persamaan 2x tambah y sama dengan 5. Seterusnya kita akan menentukan pula nilai y bagi setiap nilai x yang diberikan ini bagi persamaan x tambah 2y sama dengan 1. Kita jadikan dulu y sebagai perkara rumus, maka pindahkan x ke sebelah kanan, x, positif x, pindah ke sebelah kanan akan jadi negatif x, maka bahagi 2 untuk setiap sebutan menjadikan y sebagai perkara rumus, maka inilah yang kita akan jadikan sebagai panduan dengan memasukkan nilai x ke dalam persamaan ini bagi mendapatkan nilai y yang berikut. Daripada pasangan koordinat-koordinat ini, daripada koordinat yang pertama negatif 1, 1 sehingga koordinat yang terakhir 5, negatif 2, kita akan plotkan dalam SATA Cartesian yang sama, maka kedudukannya seperti ini. Seterusnya, murid menyambungkan setiap titik yang diplot, maka garisan yang berwarna biru ini adalah garis lurus yang diwakili oleh persamaan x tambah 2y sama dengan 1. Daripada hasil lukisan graf yang telah diplot dalam SATA Cartesian ini, didapati bahwa terdapat satu titik persilangan bagi kedua-dua garis lurus ini. Titik persilangannya adalah pada koordinat 3, negatif 1. Beginilah kaedah ataupun cara melukis graf bagi menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus yang diberikan. Okey, cikgu akan menggunakan kaedah seterusnya bagi menjawab soalan contoh 16 ini, iaitu menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus yang berikut, tetapi menggunakan kaedah yang lain, yaitu persamaan serentak menggunakan kaedah penggantian. Bagi menyelesaikan persamaan secara serentak untuk menentukan titik persilangan menggunakan kaedah penggantian, kita akan menjadikan persamaan pertama 2x tambah y sama dengan 5 ini sebagai persamaan yang pertama, manakala x tambah 2y sama dengan 1 sebagai persamaan yang kedua. Daripada persamaan yang pertama, kita akan jadikan y sebagai perkara rumus, maka 2x kita akan pindah ke sebelah kanan, positif 2x pindah ke sebelah kanan, dia akan menjadi negatif 2x, maka y sama dengan 5 tolak 2x. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Nilai y sama dengan 5 tolak 2x ini kita akan menggantikan nilai y di dalam persamaan yang kedua. Maka persamaan yang kedua adalah x tambah 2y sama dengan 1. Maka bila kita gantikan nilai y ini ke dalam persamaan yang kedua, x tambah 2, kita akan darabkan dengan keseluruhan nilai y di dalam persamaan yang ketiga. 5 tolak 2x, tutup kurungan sama dengan 1. Murid perlu mendarabkan positif 2 terhadap kedua-dua sebutan di dalam kurungan, maka x tambah 10 tolak 4x sama dengan 1 adalah persamaan yang baharu. Seterusnya kita akan menentukan nilai x dengan menjadikan x sebagai perkara rumus. Kita selesaikan persamaan ini, maka nilai x yang akan diperolehi
setelah kita membahagikan negatif 3 di sebelah kiri, negatif 3 di sebelah kanan untuk memasukkan negatif 3, maka X akan sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3 ini kita akan masukkan ke dalam persamaan yang ketiga, yaitu Y sama dengan 5 tolak 2X. X ini ganti dengan nilai 3, maka kita akan darabkan negatif 2 terhadap 3. Y sama dengan 5 tolak 6, Y sama dengan negatif 1. Kita akan gabungkan nilai X dan Y ini untuk membentuk satu titik koordinat, yaitu koordinat titik persilangannya adalah pada titik 3, negatif 1. Ini merupakan kaedah penggantian. Dengan kaedah ini, kita tetap mendapatkan jawapan yang sama seperti kaedah melukis graf dalam penerangan sebelumnya. Okey murid-murid, sekarang perhatikan pula kaedah penghapusan untuk menentukan titik persilangan bagi kedua-dua garis lurus yang tadi. Seperti biasa, untuk persamaan di bahagian atas kita jadikan sebagai persamaan pertama dan di bawahnya sebagai persamaan yang kedua. Di dalam kaedah penghapusan, murid dikehendaki menghapuskan salah satu antara pemboleh ubah X dan Y di dalam kedua-dua persamaan ini. Ini boleh dilakukan jika di dalam kedua-dua persamaan tersebut terdapat sebutan X atau Y dengan pekali yang sama. Cuba perhatikan, untuk X di dalam persamaan yang pertama pekalinya 2, manakala X di dalam persamaan yang kedua pekalinya 1, Y di dalam persamaan pertama pekalinya 1, dan Y di dalam persamaan kedua pekalinya 2. Jadi kita perlu memastikan terdapat sebutan ataupun pemboleh ubah X atau Y dengan pekali yang sama terlebih dahulu. Cuba perhatikan, cikgu akan menghapuskan pemboleh ubah Y yang berikut. Oleh kerana pekali kedua-duanya tidak sama, maka cikgu perlu mendarabkan keseluruhan persamaan pertama ini dengan pekali 2. Seperti berikut. 2 darab 2X sama dengan 4X. 2 darab positif Y, positif 2Y. 2 darab 5, 10. Keseluruhan yang ini, yaitu hasil darab 2 bagi persamaan yang pertama, kita akan jadikan sebagai persamaan yang ketiga. Sekarang, di dalam persamaan kedua dan ketiga terdapat sebutan yang sama, yaitu 2Y, 2Y. Yang ini boleh dihapuskan. Kaedah menghapusnya adalah dengan cara menolak sama ada persamaan kedua tolak persamaan yang ketiga, ataupun sebaliknya, persamaan ketiga tolak dengan persamaan yang kedua. Di sini cikgu memilih untuk menolak persamaan 3 tolak persamaan kedua secara berpasangan. 4X tolak X sama dengan 3X. 2Y tolak 2Y hapus ataupun sifar. 10 tolak 1, 9. Dengan menjadikan X sebagai perkara rumus, kita bahagikan 3 di bahagian kiri dan kanan, maka X sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3 ini kita akan masukkan ke dalam salah satu daripada 2 persamaan yang berikut. Maka cikgu memilih untuk menggantikan nilai X sama dengan 3 ke dalam persamaan yang pertama, yaitu nilai X sama dengan 3 menggantikan nilai X yang ini. Bila kita memasukkan nilai X sama dengan 3 di dalam persamaan yang pertama, maka 2 darab 3 sama dengan 2 darab 3 tambah Y sama dengan 5. 6. Hasil darab 2 dan 3. 6 tambah Y sama dengan 5, maka Y sama dengan negatif 1.
kita akan gabungkan nilai X dan Y ini membentuk satu titik koordinat, maka titik persilangan menggunakan kaedah penghapusan adalah sama seperti nilai apabila kita melukis menggunakan graf maupun menggunakan kaedah penggantian titik persilangan pada koordinat 3, -1. Sebagai tambahan untuk menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus, cikgu tunjukkan kaedah yang lain tetapi hanya untuk tambahan sahaja, bukan digunakan untuk menjawab dalam peperiksaan, yaitu menentukan persilangan dua garis lurus menggunakan perisian dinamik. Di sini cikgu menggunakan perisian sketchpad. Oke, perhatikan, jika terdapat dua garis lurus yang berikut, daripada dua garis lurus ini, cikgu boleh plotkan grafnya menggunakan perisian ini, dan dari sana grafnya akan di-generate secara otomatik dan persilangannya akan ditentukan terus daripada perisian ini. Coba perhatikan. Oke. Yang ini paparan video. Cikgu buat ini dahulu, memasukkan fungsi yang pertama 3x tambah 4, terus kita akan dapat garis lurusnya. Kemudian yang ini cikgu tukarkan warnanya kepada warna merah supaya tidak keliru. Seterusnya cikgu memasukkan fungsi yang kedua, yaitu negatif 2x tolak 2. Tekan OK dan terus dapat garis lurusnya. Cikgu ubah garis ini kepada warna hijau, merujuk kepada persamaan yang ini, dan kita akan klik di sini intersection ataupun persilangannya. Kita klik sekali lagi dan kita akan lihat koordinatnya. Koordinatnya adalah pada titik negatif 1,2, 0,4. Disitulah titik persilangan bagi kedua-dua garis lurus ini menggunakan perisian dinamik yang berikut. Sekarang perhatikan pula contoh yang kedua untuk persamaan yang berikut. Y sama dengan negatif 5x tambah 3 dan Y sama dengan 4x tolak 7. Kita akan menggunakan perisian yang sama, geometri sketchpad. Kita akan masukkan ke dalam fungsinya ke dalam perisian ini. Oke. Fungsi yang pertama, negatif 5x tambah 3, bila kita tekan OK, terus kita akan dapati garis lurusnya seperti ini. Cikgu pindahkan di sini fungsinya, dan cikgu ubah warna garisannya kepada warna merah agar murid boleh membezakannya dengan persamaan yang kedua. Plotkan yang kedua, 4x tolak 7. Dan kita akan dapati garisannya seperti ini. Oke, fungsinya yang berikut, cikgu naikkan ke atas dan mengubah warna garisannya kepada warna hijau. Sama seperti ini. Seterusnya, kita akan klik kedua-dua garisan untuk mendapatkan titik. Dan lihat koordinatnya. Koordinatnya adalah pada titik E, yaitu persilangan 1,11, negatif 2,56, merupakan titik persilangan bagi kedua-dua garis lurus ini. Sebagai kesimpulannya, didapati bahawa bagi dua garis lurus yang tidak selari, ianya akan bersilang pada satu titik sahaja. Dan titik persilangan bagi dua garis lurus boleh ditentukan dengan memplotkan kedua-dua garis lurus itu pada sata kartes yang sama. Selain daripada itu, kita juga boleh membuat penyelesaian persamaan serentak sama ada menggunakan kaedah penggantian maupun kaedah penghapusan. Seperti biasa, sebagai latihan pengukuhan, sila jawab uji minda 9.1H. Soalan boleh didapati di dalam buku teks muka surat 244. Untuk soalan yang pertama, jawab menggunakan kaedah penggantian. Soalan yang kedua,
jawab menggunakan kaedah penghapusan. Jangan lupa hantar tugasan Anda kepada guru untuk semakan. Sekarang kita teruskan pula untuk penyelesaian masalah yang melibatkan garis lurus. Seperti biasa, untuk penyelesaian masalah seperti yang cikgu telah terangkan di dalam bahagian sebelum ini, terdapat 4 kaedah utama dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, murid perlu memahami masalah untuk mendapatkan maklumat yang ada di dalam soalan. Yang kedua, murid perlu merancang strategi dengan melihat rumus-rumus yang berkaitan, sama ada rumus di dalam bab berkenaan atau boleh jadi rumus tersebut kita perolehi dalam bab yang lain yang berkaitan, dan juga melaksanakan pengiraan berdasarkan maklumat dan rumus yang kita telah tentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan, yang ini sebagai jawapan yang terakhir. Inilah langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, langkah yang amat penting untuk memastikan murid dapat menyelesaikan suatu soalan penyelesaian masalah dengan mudah dan tepat. Sekarang perhatikan pula contoh 17 yang berikut. Rajah di sebelah menunjukkan segi 4 selari PQRS. Diberi bahawa keturunan SR adalah 1/2. Pintasan Y bagi garis lurus PS adalah negatif 4. Soalannya, tentukan nilai H yang berikut, tentukan persamaan PS, dan juga pintasan X bagi persamaan garis lurus PS ini. Oke, kita lihat satu persatu langkah yang pertama untuk memahami masalah dan mengumpul maklumat. Daripada rajah ini dan juga soalan, didapati bahawa PQRS ialah segi 4 selari. Maka jika ianya selari, maka SR keturunannya sama dengan keturunan PQ. Dari sini kita boleh menentukan nilai H berdasarkan nilai keturunan yang diberikan dalam soalan, yaitu PQ, keturunannya kita ambil sama dengan 1/2 keturunan SR. Dan juga di dalam soalan diberikan bahawa pintasan Y bagi garis lurus PS ini adalah negatif 4. Langkah kedua, untuk merancang strategi serta mencari rumus-rumus yang berkaitan sekiranya ada. Perhatikan, nilai H boleh ditentukan dengan menggunakan nilai keturunan PQ sama dengan SR, yaitu 1/2 diberikan di dalam soalan. Pintasan Y bagi garis lurus PS, kedudukannya di sini, maka diberi dalam soalan pintasan Y-nya adalah negatif 4, maka koordinat pada titik T ini sudah pasti adalah 0, negatif 4. Manakala pintasan X bagi garis lurus PS boleh ditentukan dengan menggantikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan yang kita akan tentukan nanti untuk persamaan PS. Di dalam langkah ketiga, kita akan melaksanakan pengiraan daripada hubung kait keturunan PQ sama dengan keturunan SR sama dengan 1/2 kerana segi 4 ini merupakan segi 4 selari, maka kita akan gunakan rumus keturunan, yaitu Y2 tolak Y1 bahagi hasil tolak X2 tolak X1 sama dengan nilai keturunan 1/2. Kita selesaikan hasil tolak sifar tolak negatif 4, maka H tolak 6/4 sama dengan 1/2. Pindahkan 4 ke sebelah kanan dengan darab 4 pada kedua-dua bahagian kiri dan kanan, maka H tolak 6 sama dengan 2 kerana 1/2 darab 4 adalah 2. Jadikan H sebagai perkara rumus, pindahkan negatif 6 ke sebelah kanan, maka H sama dengan 8. Untuk penentuan persamaan garis lurus PS pula, kita telah sedia maklum di dalam langkah kedua kita dapati bahawa titik T ini
koordinatnya adalah 0, negatif 4. Maka, dengan berpandukan nilai koordinat pada titik T dan titik P ini, kita cari dahulu kecurunannya menggunakan rumus yang sama, iaitu kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1, iaitu yang berikut. Y2 yang ini tolak Y1, X2 sifar yang ini tolak X1, yaitu negatif 4. Maka ditulis seperti ini. Didapati kecurunannya adalah negatif 5/2. Daripada nilai kecurunan ini dan juga pintasan Y negatif 4, kita akan masukkan ke dalam persamaan umum garis lurus Y sama dengan MX tambah C untuk membentuk persamaan garis lurus PS. Maka persamaan yang diwakili oleh garis lurus PS adalah Y sama dengan negatif 5/2 X tolak 4. Untuk menentukan pintasan X bagi persamaan ataupun garis lurus PS ini pula adalah seperti berikut. Kita gantikan Y sama dengan sifar ke dalam persamaan ini kerana pada titik ini, yaitu di sini kedudukan pintasan X, sudah pasti pada titik ini koordinat nilai Y-nya adalah sifar, maka kita gantikan Y sama dengan sifar untuk menentukan nilai X di dalam persamaan garis lurus PS ini. Maka kita jadikan X sebagai perkara rumus, didapati X adalah negatif 8/5, maka dengan itu pintasan X bagi persamaan PS ini adalah negatif 8/5. Daripada pelaksanaan pengiraan yang telah dilakukan tadi, maka bolehlah murid membuat kesimpulan yang berikut. Nilai H ialah 8. Persamaan garis lurus PS yang dibentuk tadi adalah Y sama dengan negatif 5/2 darab X tolak 4, dan pintasan X bagi persamaan garis lurus PS adalah negatif 8/5. Murid boleh mencuba soalan uji minda 9.1i ini, yaitu soalan di dalam muka surat 246 di dalam buku teks masing-masing, boleh rujuk di sana. Cuba jawab soalan 1 untuk menentukan kecurunan garis lurus FG yang ini. Kemudian pintasan, tentukan pintasan Y bagi garis lurus HK, pintasan Y, dan persamaan garis lurus HK. Pastikan murid cuba soalan ini dan berpandukan kepada contoh yang cikgu terangkan sebentar tadi. Alhamdulillah, kita telah selesai bahagian ke-6 yang merupakan bahagian terakhir untuk bab 9 garis lurus ini. Cikgu berharap agar apa yang cikgu terangkan bermula daripada bahagian pertama hingga bahagian terakhir ini dapat difahami oleh murid. Pastikan murid membuat ulang kaji tambahan. Selain berpandukan kepada rujukan buku teks, murid juga mungkin memerlukan rujukan-rujukan tambahan daripada sumber-sumber yang lain. Daripada cikgu, sekian sahaja kita tangguhkan dahulu sesi kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk sesi PDP yang akan datang untuk topik yang lain pula, InsyaAllah. Daripada cikgu, Assalamualaikum dan terima kasih.